Kita nak juga tengok alternatif yang ada. Adakah produk-produk lokal kita ni setanding dengan produk-produk dari segi design lah. Bukan satu, bukan dua. Kebanyakannya global brand memang adalah daripada Yahudi lah. Betapa banyak produk dia dan macam mana implementation daripada logo dia pun sangat menarik. Yes. Assalamualaikum, bertemu lagi dalam Rating Design. Ini episod yang kelima. Kita akan tengok design-design yang ada di Malaysia dan berdasarkan tema-tema yang ada, yang tengah hangat sekarang ni. Apa yang berlaku kita tahu kan? Sekarang ni adalah isu Palestin kan? Ramai umat Islam bersama dengan Palestin. Untuk episod kali ni khas, saya rasa apa kata kita tengok logo-logo yang berkaitan dengan produk-produk Israel. Okay, kita ada beberapa objektif. Sebenarnya kita akan komen saya desainnya, tapi hari ni kita mungkin ada agenda lebih sikit lah. Kita nak memahamkan masyarakat tentang kenapa kita perlu boykot lah. Tapi at the same time kita nak juga tengok alternatif yang ada dekat betul. Malaysia kan. Produk-produk ni yang lama juga kita buat research nak tengok apa yang ada. Orang Malaysia pun tak tahu kata brand Malaysia. Betul. Ni paling penting lah. Dan of course kita kena, sebab kita kepakaran kita hanya pada design, kita boleh sentuh dari segi perspektif design lah. Dan apa kelebihan yang kita nampak pada produk Israel ni, dan juga apa yang kita boleh improve, dan juga adakah produk-produk tradisional adakah produk-produk lokal kita ni setanding dengan produk-produk dari segi design lah international ni. Tapi apapun, walaupun kita tahu international punya logo ni lebih better ke, mungkin tetap kena boykot lah. So Aiman, apa nak cakap? Rasa sebenarnya secara umum saya tengok local brand pun sebenarnya dia dah lebih awareness sudah ada dah. Banyak local brand yang dia dah sedar dan dia dah buat rebranding yang maksudnya menuju ke arah international punya standard lah, industry standard. So itu satu benda yang boleh dipuji lah. Betul. Local brand. Betul, kalau kita tengok dia punya produk dia sebenarnya yang kita tahu yang besar-besar tu tahulah, tapi sebenarnya lebih banyak daripada tu. Kan? Dan macam mana dia boleh menjadikan bukan satu, bukan dua, kebanyakannya global brand memang adalah daripada Yahudi lah. So, saya rasa sebenarnya paling, kalau saya nak sebut tentang betapa menggambarkan Yahudi punya ni adalah Unilever. Betul. Betapa banyak produk dia dan macam mana implementation daripada logo dia pun sangat menarik. Yes. Macam mana dia boleh, kalau tengok sejarah kan, semua daripada brand-brand ni semua start daripada kecil. Betul. Macam mana dia boleh mengembangkan produk dia ke serata dunia kan? Kita boleh tengok logo-logo dia berkaitan dengan brand dan juga company dia lah. Pertama sekali kita akan go pada food chain lah. Rasanya ni agak famous zaman food chain betul. Ni memang orang tahu sebenarnya. McD lah. Secara umum kalau tengok McD ni, dia dah pergi ke satu level yang brand dia tu tinggal ikon saja. Betul. Tak perlu dah dia tulis nama brand dia. Orang tengok, orang dah tahu. Kebanyakan brand dia nak pergi sampai tahap macam tu. Burger King ni logo baru. Sebelum ni dia ada warna biru-biru kan. Betul. Baru ni dia kembali kepada, memang tak cantik. Saya tak suka dia branding yang kontroversial lah. Setahu saya, orang tanya apa logo KFC, orang kadang confuse dia punya lettermark dia ke, ataupun kepala Colonel Sanders ke sebagainya. Satu lagi dia punya bucket dia betul. KFC punya lettermark saya suka, maskot dia outline yang kemas. Saya tak faham kenapa signage ni dia guna font script yang macam nampak agak tak kemas, dan dia bukan font yang sama macam KFC tu. Pizza sampai sekarang tak ada perubahan, cuma perubahan sikit kerana era digital kan. Tak nak ada shadow, dia dah tak nak ada apa. And kalau boleh nak even colour pun, dia nak maybe 1-2 colour je untuk satu logo tu. In general saya kurang suka. Kalau macam saya suka sebab dia tak symmetrical. Tough sebenarnya untuk kita nak cari balance, dan pada saya, betul, saya rasa balance lah. Sekarang kita tengok pula produk-produk yang di mana local produk kita yang ada setanding ke tak dari segi branding. Originality tak ada lah. Dia memang nampak copy kepada KFC. Termark MB dia tu tak berapa well done lah. Font Mary Brown pun bukan saya punya taste lah. Ini kita sebut pasal dari segi branding dengan logo. Kita tak tentu pasal produk. Mary Brown saya rasa ramai yang suka sebab produk-produk dia banyak yang lebih lokal daripada kita lah. Betul. Secret Recipe ni saya tengok lebih dah 10 tahun dan komen tu saya tak pernah sebut kat siapa. Okay, hari ni nak hari ni release luah kan.
Terluahkan. Font tu sorry to say gunalah font yang lebih elok. Nama font tu pun I think font ni nama dia Mistral. Dia tak ada keunikan, dia tak ada customization langsung. Dari segi produk dan packaging sebagainya, nampak betul. implementation betul. good. Punya booklet pun cantik. Betul. Dari segi tu ni sebut pasal logo ni lah kan. Maybe they should just keep the concept handwriting punya font, tapi maybe better one. Betul. Dia saya rasa mungkin kena hire Tering artist lah. Betul. Sebab Secret Spin ni is a big brand. It's about time untuk dia ubah lah, supaya kita boleh lawan ni produk-produk yang kita patut boycott ni kan. If they are bold enough, they can explore an icon as secondary logo. Betul. Tengok macam mana MACD dulu, dia memang handwritten je, and then dia dah start introduce a bit of symbol. Dia berani untuk buat something new lah. Notice dia ada buat rebranding juga. Kadang-kadang kita tak boleh judge satu brand just from logo. Dia kena pergi tengok packaging, tengok dia punya counter. So staff punya baju. Betul lah. Logo tu I boleh tahan lah ni lagi, tapi dia punya typeface dia tu, certain brand ni dia nak lebih funky sikit, tapi tu funky lah. Betul. Antara produk yang sampai permintaan yang terlampau tinggi, and boleh katakan dia conquer market burger ni lah. Actually sangat-sangat bagus lah untuk produk Muslim. Tapi sadly saya pergi kedai dia buat official Ramli punya kedai, and dia tak boleh pergi. Tapi kenapa dia tak boleh nak kembangkan dia punya brand? Dia tak rasa macam kita pergi Burger King ataupun McD. Mungkin dia memang dia decide okay tak nak. Betul mungkin juga. Okay kata aku tak nak macam tu. Mungkin kita rakyat Malaysia mengharapkan dia boleh naik ke setaraf itu, dan kita rasanya ramai orang ready to support. Kejayaan Ramli ni dia conquer market burger ni bagi saya satu kejayaan. I think next step adalah dia improve dari segi branding lah. Color wise saya rasa okay, dia punya identity. Tak tahulah kalau Ramli nak suruh Aiman design. In general saya nak cakap yalah, not fair untuk kita compare produk local kita dengan international ni kan. International ni dah makan masa yang lama. Dia untuk develop dia punya. Cuma mungkinlah batu loncatan untuk dia tengok tapi pada saya current brand sepatutnya dengan access of information and they should learn a lot more lah. Betul. Of course produk kena jagalah, quality produk, rasa tu itu yang membawa orang pada tu. Tapi at the same time kita tak dapat menafikan kepentingan branding dan logo tu. Itulah membezakan produk tu boleh pergi international atau tidak. 4 company yang memang banyak menyumbang kepada Israel lah. Apa alternatif yang ada, dan juga adakah dia punya branding dan logo tu setanding dengan Babak lah. Ramai designer boleh setuju memang it's a well done logo. Kan setakat cantik dan kemas, dia retain the iconic goals. Saya rasa Malaysia banyak talented designer yang boleh buat. Agensi kreatif yang Malaysia boleh kan. Antaranya kita tengok Zeus lah. Sekali pandang kita nampak memang macam international punya produk kan. The agency did very good lah. Betul. Orang kena faham tentang branding ialah dia beyond logo. Betul. Power dia antaranya tanda kan. So kalau perasan dia punya copywriting dia, orang guna istilah tanda betul. Implementation dia tu, dia akan guna benda-benda yang berkait dan macam tu. Zeus ni kalau siapa yang follow social media memang ada isu sebabkan orang kaitkan dengan Tuhan Zeus lah. Baru ni katanya bukan Zeus. Betul, saya baca juga. Rupanya Cardi. Tapi kenapa Zeus, kenapa tak Cardi Coffee kan? Itulah kan. Saya tak tahu detail lah kan. Apa intention owner ke, dia bukan company orang Islam lah. So kita nak kata lebih-lebih pun susah kita nak kontrol benda tu. Satu, kita boycott produk Israel. Itu satu benda yang penting lah. Kedua ialah kita sepatutnya sebagai seorang Islam, kita menyokong produk orang Islam. Betul. Israel ni kontrol dunia dengan all the chain of company yang besar ni, dan kalau kita kecilkan skop di Malaysia, itu pun orang Islam tak conquer. Satu bab lagi lah. Macam Richie Amo, design pada saya dia belum level Zeus ataupun Starbucks lah. Font Richie Amo okay, fine. Cawan kopi kat atas pada perlu. Saya tak suka letak establish sebab yelah dia soalan macam tunjuk umur kita berapa lah kan. Kalau kita dah lama okay lah, fine lah. Kalau tak KFC dah lama letak kan. Kalau 2000 depan tu saya rasa tak payah lah. Tak payah. Still baru lah. Macam kita lah, takkan nak cakap umur kita berapa kan. Logo saya memang suka lah. Permainan colour saya suka. Cuma funky sikit lah dia punya kedai, the look. Tapi dia ada identity lah. Betul. Sebabnya dulu dia asal daripada Chair Time. At one point tu dia tak boleh continue dengan Chair Time, so dia quite overnight lah dia create a new brand nama T-Life ni. Lebih berjaya daripada Chair Time. Dari sudut brand, maksudnya no one aware dah Chair Time. I think Busbag also they offshoot daripada T-Life. The same ni. Okay. Jadi okay, tak tahu. Nampak macam dia orang well prepared lah. Kalau tengok packaging dia, even store dia, walaupun dia adalah satu orang kata apa company baru kan, kebanyakan ni yang memang nak berjaya ni memang dia orang kena all out pasal looks dan identity ni lah. Itu membezakan company ataupun produk lokal yang memang seolah macam dia nak jual tepi jalan je, ataupun dia betul-betul looking forward for international level. Dia beza tau. Cara fikir tu beza.
Next adalah SF, which is San Francisco kan. Local brand ni kadang-kadang bila dia nak develop satu brand untuk dia berjaya, saya tengok dia terpaksa adopt identity luar. Tapi bila San Francisco, dia rasa macam dia nak flight pergi US minum kopi kat sana. Itu yang saya kurang setuju lah. Saya bawa balik Indonesia, dia ada kenangan kopi. Saya pergi Turki hari tu pun dia ada dia punya Kahve Dunyasi. Tu memang lawan Starbucks, and in fact actually local prefer kahve better than Starbucks lah. Dia orang keep dengan dia punya local identity. And kalau saya ada kawan luar negara yang datang Malaysia, saya rasa Syamok is the place, and Secret Recipe satu lagi tadi, is the place that saya boleh bawa dia. This is Malaysian punya food yang ada level. Orang kata untuk orang yang bawa datang Malaysia ni, dia boleh rasa lah. Itu yang saya rasa sepatutnya ketengahkan. Tapi tak setuju gigi warna biru. Before you buat colour apa semua, you have to buat research sikit lah kan, apa existing company yang ada. Of course kalau you buat hijau, orang katakan tiru sebiji Starbucks. Zeus did very well. Dia tahu hijau dia counter biru. Kilas buat purple. As Bass Bear ni pun, walaupun dia agak baru, dia did very well. Dia tahu orange tak ada orang pegang lagi. Jual benda yang sama dengan you punya competitor, I think you should change colour lah. You have to be different sikit lah. Next adalah Coca-Cola, which is antara company yang memang kita kena boycott lah. Ada yang banyak penyumbang pada Israel. Saya aware, and even saya suka juga tengok Coca-Cola punya marketing campaign, design, packaging, very iconic. Satu contoh produk yang minuman yang tak ada keperluan, bukan keperluan pun, tapi dia sangat bersebat dengan kita punya kehidupan lah. Yahudi ni hebatnya benda macam tu lah. Betul. Drink company ni dia jadi macam dia, kita pun tak tahu dia ni sebenarnya jual air tu sebagai apa kan. The way brand strategist describe tentang macam mana kita nak jual kita punya service atau produk ialah you don't sell the product, you sell the values. Coke ni refreshment lah. Kalau dia punya iklan yang cool lifestyle macam buka waktu dengar ai semua tu kan. Iklan dia memang power lah. Saya cuba juga cari local brand yang ada option. Mungkin saya terlepas, ada siapa yang boleh komen ke yang betul-betul ni memang local Malaysian punya lah. Power Root ni saya pun logo dia, come on, dia punya drop shadow dia tu actually bukan drop tu, dia macam the whole look and could be better lah kan, compare dengan international. Dia bukan could be better, should be better, should be changed lah. Next, Housebomb lah. Berani ke komen Housebomb ni? Secara personal memang suka lah the way dia buat logo, vibe dia, fizzy semua apa semua. Produk dia pun quite nice. Apa semua kita ada je produk-produk yang berkualiti kan. Founder dia orang muda lah, so new generation memang dia dah get the sense of how an international brand should look. Cuma saya just lately tak berapa ni sangat lah, sebab bila tahu dia buat konsert itu, bila you buat benda-benda yang tidak syar'i ni, then kita sebagai Muslim pun jadi teragak-agak pula lah nak menyokong. Kita pun tahu owner dia Muslim, and produk Muslim lah yang kita patut support. Pada saya, business owner Malaysia, especially if you are Muslim, why you take that route? Kenapa kita nak jadi macam Coca-Cola? Betul lah, kita tak perlu jadi macam Coca-Cola. Sebab kesnya itu saya dengar panggil konsert, panggil artis yang kontroversi dan tarian pun kata macam tak ni lah. So pada saya, business owner di Malaysia, when you develop your brand, masyarakat bersedia nak support. Memang dah ada kesedaran tu, tapi jangan bagi alasan untuk orang tak support lah. So rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang.